dalam kitab Fathul Mu'in minggu lepas kita ada kelas. 2 minggu lepas kita sedang ini membicarakan berkenaan dengan solat jamaah, dan akhir sekali penulis membicarakan berkenaan dengan kadang-kala jamaah yang sedikit lebih afdal daripada jemaah yang banyak. Jadi dia memberikan misal. Tapi biasanya jemaah banyak lebih afdal daripada jemaah sedikit. Jemaah misalan kalau ada 30 orang lebih baik daripada jemaah yang ada 10 orang. Tetapi penulis mengatakan ada keadaan-keadaan yang mana jemaah yang sedikit lebih afdal daripada jemaah yang banyak. Jadi sebagai misal dia mengatakan jemaah yang banyak misalan imamnya ahli bid'ah. Imamnya ahli bid'ah, ini sebagai misal. Maka jemaah yang kedua misalan imamnya bukan ahli bid'ah, tapi jemaah dia sedikit. Misalan jemaah dia 10 orang, tapi imam ini yang ahli bid'ah misalan, jemaah yang ini 30 orang misalan. Maka jemaah yang 10 orang itu lebih baik. Dan begitu juga dia memberikan misal, kalau sekiranya jemaah yang banyak misalan jemaah yang banyak dengan jemaah yang sedikit di sebuah masjid, yang kalau dia tidak hadir masjid tersebut semua tak solat jemaah, maka lebih afdal ini dia melakukan solat ini di jemaah yang sedikit tadi, sebab dengan dia hadir yang lain akan melakukan solat. Dan selepas itu penulis ini menukilkan satu misal lagi yang terakhir yang ada khilaf di antara ulama dalam mazhab Syafi'i. Dia adalah berkenaan dengan masjid yang mana tak ada orang solat. Dia memberikan misal, kalau kita ada masjid tak ada orang solat dalam masjid ini, tapi masjid yang kedua ramai orang solat, mana lebih afdal? Solat dalam masjid yang terbengkalai ini ataupun solat dalam masjid yang ada jemaah? Di sini ada khilaf. Di sini Ashabul Syafi'i dia mengatakan, kebanyakan Ashabul Syafi'i mengatakan salat jemaah masjid yang ada jemaah itu lebih afdal. Ada sebagian ulama mengatakan salat jemaah yang terbengkalai ini lebih afdal. Apa sebabnya? Sebabnya adalah kalau kita tidak melakukan salat di masjid yang terbengkalai ini, ditakuti yang ini masjid itu akan digunakan untuk benda-benda ini yang lain. Daripada masjid itu tidak digunakan langsung, sekurang-kurangnya ada orang ini yang melakukan salat. Tetapi itu yang kita ada perbezaan. Seperti mana yang penulis dia membicarakan pada bahagian tersebut. Selain daripada itu saya rasa tidak ada masalah. InsyaAllah kita akan mula daripada mana kita berhenti ya. Boleh insyaAllah. Okey, bismillah. Kesurat 264 kelas berenang. Buka surat 264 ya. Bismillah. Al-Ghazali mengeluarkan fatwa yang kemudian diikuti oleh Abdul Hasan Al-Bakri di dalam Syahil Kabir Al-Minhaj. Beliau tentang kelebihan utamakan solat munfarid bagi orang yang tidak bisa khusyuk, dan sebahagian besar perbuatan solatnya jika dikerjakan dengan berjemaah. Nah, di sini penulis ini menukilkan pendapat Al-Imam Ghazali berkenaan dengan mana lebih afdal. Satu orang dia solat sendirian tapi khusyuk. Dia mengatakan kalau saya solat berjemaah tak khusyuk, mana lebih afdal? Solat sendirian dengan khusyuk ataupun solat jamaah ini dengan dengan ini tidak khusyuk. Maka penulis ini dia menukilkan apa yang disebutkan ini oleh Al-Imam Ghazali, begitu juga apa yang disebutkan oleh Al-Imam Abdul Hasan Al-Bakri dalam syarahnya atas Minhaj. Minhaj yang dimasukkan di sini adalah Minhajul Talibin ya. Kitab ini Al-Imam An-Nawawi. Mereka mengatakan lebih afdal sendirian dengan khusyuk, lebih afdal daripada jamaah tanpa khusyuk. Yang ini maksudnya Al-Imam Ghazali dengan Al-Imam Abdul Hasan Al-Bakri, mereka mengatakan khusyuk dikedepankan. Yang ini khusyuk ini dikedepankan. Bagi mereka yang tidak khusyuk apabila melakukan solat yang ini jamaah. Tetapi yang ini
Ramai yang ulama yang tidak setuju dengan yang ini pendapat ini. Ada sebahagian yang ulama kita mengatakan khusyuk ini syarat sah salat. Sebahagian yang ulama mereka mengatakan khusyuk ini adalah daripada syarat ini sah. Ini maksudnya kalau seseorang itu tidak ada khusyuk di dalam salat, mereka mengatakan tidak sah ini salat orang yang tidak ada khusyuk. Itu sebab yang ini sebahagian daripada mereka kedepankan khusyuk. Sebahagian daripada mereka kedepankan khusyuk. Al-Imam Razali beliau lebih ini kepada pendapat khusyuk walaupun sebahagian salat. Maksudnya kalau kita salat misalan salat Zuhur misalan, kita salat 5 minit. Walaupun kita dapatkan khusyuk misalan selama 5 saat ataupun 10 saat, itu sudah memadai bagi Imam Razali. Jadi maksudnya dia mengatakan walaupun sebahagian salat. Walaupun ini ada ini ulama yang lain mengatakan daripada awal hingga ke habis nak khusyuk. Itu adalah perkara yang sangat ini susah ya. Tetapi Al-Imam Razali ini beliau mengatakan walaupun ini sebahagian daripada salat dapat khusyuk, maka itu sudah memadai. Ini maksudnya sah ini salatnya. Maka di sini kita lihat beliau kedepankan khusyuk daripada jamaah. Satu orang ini dia kalau salat sendirian dia dapat khusyuk. Salat jamaah ini tidak dapat ini khusyuk. Maka mereka mengatakan lebih afdal ini salat ini dengan khusyuk walaupun yang ini sendirian. Selepas itu penulis dia mendatangkan pendapat yang bercanggah dengan pendapat itu. Nah, teruskan. Dalam hal ini guru kita memberi komentar, memang demikian jika khusyuk menjadi hilang dari seluruh perbuatan solatnya. Adapun fatwa Ibnu Atis Salam tentang khusyuk lebih utama secara mutlak adalah fatwa yang bertitik tolak pada suatu pendapat bahawa jemaah hukumnya sunnah. Yang penulis ini mengatakan di sini ulama ini yang mengatakan khusyuk itu dikedepankan daripada jemaah. Mereka mengatakan kalau sekiranya hukum melakukan solat jemaah itu sunnah, bukan fardu kifayah. Sebab kita ada khilaf di dalam mazhab Imam Syafi'i. Seperti mana penulis sebelum ini dia menukilkan, Al-Imam Nawawi lebih cenderung kepada fardu kifayah. Al-Imam Nawawi dia cenderung kepada pendapat salat jamaah hukumnya fardu kifayah. Kalau sekiranya salat jamaah kita mengatakan fardu kifayah, maka melakukan salat jamaah itu lebih afdal daripada melakukan salat sendirian walaupun dengan khusyuk. Sebab fardu kifayah dia lebih tinggi daripada sunnah. Tapi kalau kita mengatakan melakukan salat jamaah itu sunnah muakkadah, baru pendapat ini yang dimaksudkan. Yakni mereka mengatakan salat ini sendirian dengan khusyuk itu lebih afdal daripada melakukan salat ini jamaah. Ini seperti yang ini Al-Imam Ibn Abdul Salam, Izzuddin bin Abdul Salam, yang dia mengatakan sedemikian dengan syarat salat jamaah itu dipandang sebagai sunnah, dia mengatakan. Jadi sekarang melakukan salat jamaah adalah sunnah, khusyuk adalah sunnah. Tapi mana dikedepankan? Jamaah ini ataupun khusyuk? Maka mereka mengatakan kalau sekiranya salat jamaah itu sunnah, maka kita kedepankan khusyuk. Sebab ini khusyuk adalah maksud salat. Daripada maksud salat Allah mengatakan aqimis salata li zikri, yakni dirikanlah salat untuk mengingatiku. Jadi mereka kedepankan ini khusyuk ini atas ini jamaah. Jadi ini adalah sebahagian dari ulama ini yang berpendapat ini sedemikian. Boleh insya-Allah. Apabila bertentangan antara bisa mendengarkan bacaan imam bila jemaah sedikit dengan tidak bisa bila jemaah banyak, maka lebih utama yang bisa mendengarkannya sekalipun jemaah hanya sedikit. Ini adalah misal yang lain. Penulis di sini mengatakan sekarang satu orang melakukan solat jamaah, dan dia kalau melakukan solat jamaah dia tidak akan dengar bacaan imam. Dia kalau melakukan solat jamaah yang banyak, dia tidak mendengar bacaan imam sebab dia jauh. Tapi kalau dia pergi kepada jamaah yang sedikit, dia dapat dengar bacaan imam. Mana lebih afdal? Boleh faham misalnya? Ni zaman dahulu kita dapat faham. Zaman dahulu tak ada mikrofon seperti zaman kita hari ini. Cuba bayangkan kita pergi Masjid Sultan misalnya, zaman yang tidak ada mikrofon. Kalau kita solat jamaah ini di Masjid Sultan misalnya, kalau kita berdiri di belakang agak, kita boleh dengar imam. Kalau imam tak pakai mic, kalau kita solat kat luar misalnya, solat jemaah dia ramai, tapi kita solat kat luar, tapi kita tak dengar bacaan imam. Mana lebih afdal? Kita melakukan solat jamaah yang besar seperti itu, ataupun kita melakukan solat jamaah yang kecil,
tapi kita dapat dengar ini bacaan imam. Maka penulis ini mengatakan lebih afdal kita melakukan salat jamaah dengan jamaah yang kecil yang kita dapat mendengar bacaan imam daripada melakukan salat jamaah yang besar tapi kita tidak dapat mendengar bacaan imam. Ini sekali lagi adalah misal salat jamaah yang sedikit lebih afdal daripada salat jamaah yang banyak. Nah, boleh bagi orang solat munfarid mulai niat bermakmum sedang ia di tengah solatnya, sekalipun berselisih nombor rakaat antara dia dengan imamnya. Ini adalah misal yang lain. Ini adalah perkara yang lain ya. Yang ini sekarang penulis mengatakan satu orang ini sedang melakukan salat munfarid. Selepas itu dia lihat ada jamaah masuk dan melakukan salat jamaah. Boleh tak dia niat jamaah? Ini dia menjawab ini kemusykilan ini. Sekarang satu orang ini sedang melakukan salat sendirian. Misalnya kita masuk Masjid Abdul Razak pada waktu asar salam. Kita tengok tak ada orang kat masjid. Kita pun salat sendirian. Allahu Akbar. Selepas itu datang jamaah dan mereka melakukan ini salat jamaah. Adakah kita dibolehkan kita niat makmuman di belakang? Misalnya kita dah rakaat ketiga, jamaah yang kat depan ini misalnya dia baru masuk, jadi ada perselisihan rakaat, betul ke tidak? Maka adakah dibolehkan kita niat makmuman? Maka jawapannya adalah dibolehkan. Ini yang beliau mengatakan di sini. Dia mengatakan boleh bagi orang salat munfarid mulai niat bermakmum sedang ia tengah salat. Dia munfarid, dia tengah salat, sekalipun berselisih nombor rakaat. Sebab orang yang masuk itu dia baru masuk, tapi yang kat belakang ini dah rakaat ketiga sebagai misal. Jadi dia mengatakan dibolehkan ini sedemikian. Nah, teruskan. Namun seperti itu makruh dilakukan selain oleh makmum yang mengeluarkan diri dari suatu jemaah solat, misalnya kerana imamnya berhadas. Dia mengatakan tapi makruh melakukan sedemikian. Jadi apa yang sepatutnya kena buat? Sekarang ini kita munfarid, kita sedang melakukan salat, jemaah ini datang. Ini kita dah belajar dulu kan. Kita niat ini melakukan sunnah. Selepas 2 rakaat ini kita salam dan kita masuk jemaah. Itu yang paling afdal. Tapi di sini dia mengatakan, tapi kalau dia tak melakukan sedemikian, dia nak bermakmum, maka dibolehkan dia melakukan sedemikian. Akan tetapi ini adalah perkara yang tidak digalakkan. Apa sebabnya? Sebab perselisihan ini rakaat. Perselisihan ini rakaat. Maka dia mengatakan makruh ini dilakukan sedemikian. Selain ini daripada makmum yang mengeluarkan diri daripada satu jamaah salat, misalnya kerana imamnya berhadas. Ini berbeza keadaan yang ini misalan kalau sekiranya makmum dia niat yang ini mufaraqah ataupun dia membatalkan ini salatnya. Makmum yang ini dia keluar dia niat yang ini mufaraqah, dia niat yang ini mufaraqah li hadasi imam. Sebab ini imamnya batal salat misalan. Imamnya ini batal ini salat, maka dia pun meneruskan ini, salatnya. Selepas itu ini dia lihat ada jamaah ataupun orang lain yang sedang melakukan salat, maka dia bermakmum dengan orang tersebut. Maka dalam keadaan seperti ini tidak makruh. Sebab dia ada keuzuran di sini. Dia pada awalnya ini dia ikut ini kepada imam dan ternyata imam itu ini batal ini salatnya, maka dia bermakmum ini kepada orang lain. Dia bermakmum ini kepada imam ini yang lain. Teruskan. Dan hal seperti ini tidak makruh bila memasuki kepada jemaah solat yang baru dikunai. Boleh faham insya-Allah ya? Saya ulang sekali lagi ya. Sekarang ni dia ada 2 situasi. Situasi yang pertama, satu orang munfarid. Situasi yang kedua, satu orang makmum. Itu beza. Yang pertama munfarid, dia sedang solat sendirian. Selepas itu dia lihat ada jamaah sedang masuk. Sepatutnya yang paling afdal apa dia buat? Dia niat sunnah. Solatnya dia niat sunnah, dia salam 2 rakaat dan dia masuk kepada jamaah ini, supaya dia dapat yang ni jamaah ini dengan jamaah ini. Tetapi kalau sekiranya dia niat makmuman terus misalnya dia di belakang, jamaah ini berada di depan, dia niat ini makmuman, tapi dia pada rakaat yang ketiga ataupun rakaat yang kedua, jamaah ini baru rakaat yang pertama, maka ini kita mengatakan makruh disebabkan
dia ada yang ini perbezaan. Dia melakukan solat dahulu, makmum dahulu. Sepatutnya imam ini melakukan solat dahulu. Sekarang makmum ini sudah rakaat ketiga, imam baru rakaat yang pertama. Lebih afdal ini dielakkan, tetapi sah solat. Misalnya yang kedua adalah makmum. Dia bermakmum kepada imam, akan tetapi dia niat mufaraqah. Selepas dia niat mufaraqah, dia lihat yang ni ada orang sedang melakukan salat, maka dia pun niat yang ni untuk bermakmum. Dia niat yang ni untuk bermakmum, maka dibolehkan baginya untuk niat yang ni makmum. Sebab yang ni salat imam yang pertama telah batal. Salat imam yang pertama telah batal. Jadi apabila dia niat mufaraqah, dia niat makmuman kepada orang lain, supaya dia mendapatkan jamaah. Jadi itu saja yang disebutkan oleh penulis. Ya. Jadi yang first situation, dia rakaat ketiga, imam datang atau tambah. Ya. Itu pada jemaah yang solat jemaah kasar. Jadi kalau saya macam dia jemaah yang depan, yang imam baru datang solat biasa rakaat, tapi dia rakaat ketiga. Lepas rakaat keempat dia, orang baru rakaat kedua. Jadi apa yang sebenarnya dia kena ikut. Soalan yang baik. Sekarang yang ini misalan. Satu orang ini misalan, yang ini dia sedang rakaat yang ketiga, munfarid. Selepas itu datang jamaah sedang solat di depan dia niat makmuman kepada jamaah tersebut. Jadi jamaah itu baru rakaat yang pertama, dia dah rakaat yang ketiga, dia ikut jamaah ini. Bila dia naik pada rakaat yang keempat, jamaah rakaat ini yang kedua. Jadi apabila dia sampai kepada tasyahud akhir, dia ada dua pilihan. Sama ada dia niat mufaraqah dan dia salam, ataupun dia tunggu dalam tasyahud akhir sampai jemaah sampai kepada rakaat yang keempat, dia salam ini bersama. Jadi dia ada dua pilihan. Sama ada dia niat mufaraqah ataupun dia tunggu dalam tasyahud. Kalau dia niat mufaraqah, dia dapat kepada jemaah enggak? Dia dapat dari mana? Tapi dia stop sekarang. Dia dalam keadaan ini. Ya. Tidak makruh apa? Tidak makruh untuk mereka bermakmum dengan jemaah. Jadi mereka punya mufaraqah bukan asas Ini akan disebutkan penulis selepas ini. Tapi berkenaan dengan kalau sekiranya makmum ini dia sengaja niat mufaraqah tanpa sebab, dia tidak mendapatkan fadilatul jamaah. Dia tidak mendapatkan fadilatul jamaah disebabkan dia niat ini mufaraqah tanpa sebab, tanpa keuzuran. Tapi kalau sekiranya dia niat ini mufaraqah dengan keuzuran, dia mendapatkan fadilatul jamaah. Di sini penulis ini membicarakan kalau sekiranya ada keuzuran. Apa keuzurannya? Dia lihat imam ni batal salat. Imamnya batal salatnya, selepas itu dia iklan, dia mengatakan salat saya telah batal. Sebagai misal, adakah dia mendapatkan fadilatul jamaah? Dia dapat fadilatul jamaah walaupun salat imam dia dah batal. Apa sebabnya? Sebab ini bukan salah dia. Ini bukan salah. Tetapi kalau sekiranya dia niat ini mufaraqah dengan sengaja tanpa sebab, dia tidak mendapatkan fadilatul jamaah. Boleh insya-Allah ya. Ayo. Apabila mulai niat bermakmum sedang di tengah-tengah solat, maka wajiblah menyesuaikan. Apa? Di mana ni Ustaz? Sekejap saya angin tertiup dah. Pukul sama apa tadi? 265. Apa? Okey. Apabila mulai niat bermakmum sedang di tengah-tengah solat, maka wajiblah menyesuaikan diri dengan solat imamnya. Kemudian jika ternyata imam selesai dahulu, supaya menyempurnakan sendiri selaku makmum masbuk. Maka di sini penulis dia sedang membicarakan sekarang kita nak niat makmum kepada imam ini misalan. Maka kita harus memastikan kita berada bersama imam. Kalau imam ini sedang melakukan rukuk, maka kita rukuk ini bersama imam. Kalau imam ini sedang i'tidal, kita mesti berada dalam keadaan i'tidal. Kita mesti ada muwafaqah. Ini kita panggil muwafaqah. Makmum ini mesti bersama imam.
Makmum ini dia mesti bersama imam. Baru dia niat makmuman. Baru ini dia niat makmuman. Kalau tak, ini imam ini sedang sujud, ini mungkin dia sedang ini baca Fatihah. Maka ini tidak boleh dilakukan iktidak, tidak boleh ini diikuti. Jadi dia mesti memastikan ini imamnya sudah sama pada tempat yang dia sedang berada di dalamnya. Kalau sekiranya misalnya tadi kita memberikan misal, dia pada rakaat yang ketiga, lepas itu dia lihat ada jamaah masuk jamaah pada rakaat yang pertama, dia sedang berada dalam keadaan qiyam, imam pun sedang berada dalam qiyam, tak ada masalah, dia niat makmuman. Betul tak? Sebab sekarang ini kita mengatakan ada persamaan. Tetapi kalau sekiranya tidak ada persamaan, maka tidak dibolehkan. Jadi dia mesti sampai ini kepada tahap mesti ada persamaan di antara makmum ini dengan imam, bagi dia niat ini untuk makmuman. Ini yang dia mengatakan, apabila mulai niat bermakmum sedang di tengah-tengah salat, yakni dia sedang melakukan salat, dia lihat ada jamaah, dia niat makmuman kepada jamaah tersebut, maka dia perlu melakukan niat tersebut bila dia sampai kepada sama bahagian yang jamaah itu sedang ini melakukan. Nah, teruskan. Kalau tidak, maka yang lebih utama hendaklah menanti imamnya untuk bersama-sama salam. Selepas itu dia mengatakan, kemudian jika ternyata imam ini selesai dahulu, supaya sempurnakan selaku imam masbuk. Hukumnya sama seperti masbuk. Sama yang ini masbuk. Iaitu kalau imam selesai dahulu, dia tambah rakaat. Tapi kalau dia selesai yang ini dahulu, maka tadi seperti mana kita mengatakan, dia ada dua pilihan. Sama ada dia tunggu imam ataupun dia niat ini mufaraqah. Boleh insya-Allah ya. Teruskan. Kalau tidak maka yang lebih utama hendaklah menanti imamnya untuk bersama-sama salam. Penulis ini mengatakan lebih afdal bertunggu imam bersama-sama salam. Ini kalau sekiranya makmum habis dulu. Makmum ini dah habis, imam ini masih melakukan salat. Mana lebih afdal ini? Dia niat mufaraqah ataupun dia tunggu imam? Lebih afdal dia tunggu imam supaya dia dapat fadilatul jamaah dengan sempurna. Nah, boleh tetapi makruh memisahkan diri dari jamaah solat tanpa ada. Ini mungkin kita boleh underline ini. Ini adalah berkenaan dengan kalau satu orang ini niat mufaraqah tanpa uzur. Misalnya dia sedang salat isyak, dia sengaja nak mufaraqah, tak ada sebab. Dia niat mufaraqah, makruh hukum. Kalau sekiranya tidak ada keuzuran. Adakah dia mendapatkan fadilatul jamaah? Tak, dia tidak mendapatkan fadilatul jamaah. Bagaimana dia telah melakukan 2 rakaat bersama imam, walaupun dia telah melakukan 2 rakaat bersama imam, selepas itu dia niat mufaraqah tanpa keuzuran, maka dia tidak mendapatkan fadilatul jamaah. Ini yang penulis mengatakan fatafutu fadilatul jamaah. Dia tidak mendapatkan fadilah jamaah. Nah, teruskan. Dan kerana itu maka lepaslah fadilah berjemaah daripadanya. Boleh faham insya-Allah ya? Ada sesuatu yang tak faham? Senang ya, tak ada masalah insya-Allah. Baik. Memisahkan diri kerana sesuatu uzur, misalnya kerana adanya rukhsah. Memisahkan diri maksudnya apa? Mufaraqah, niat mufaraqah. Mungkin antum tulis ini. Yang dimaksudkan memisahkan diri adalah niat mufaraqah. Jadi sekarang penulis sedang membicarakan tentang hukum ahkam niat mufaraqah. Apa hukumnya niat mufaraqah? Maka penulis mengatakan kalau sekiranya tidak ada keuzuran, makruh hukum ini. Dan dia tidak mendapatkan fadilatul jamaah. Tapi kalau sekiranya ada keuzuran, dia tetap akan mendapatkan fadilatul jamaah. Daripada keuzuran ini sebagai apa? Misal dia nak muntah. Kalau dia tak niat mufaraqah, dia akan muntah. Kalau dia ikut imam salat lambat misalnya, dia tengok pace ini imam ini, kalau dia ikut, nampak-nampaknya kat masjid juga ini dia. Dekat masjid juga dia muntah. Jadi apa dia nak buat? Maka dia niat mufaraqah dan terus habiskan solatnya dengan cepat dan keluar daripada masjid. Maka ini kita mengatakan niat mufaraqah yang ada keuzuran. Adakah dia mendapatkan fadilatul jamaah? Ya, dia mendapatkan fadilatul jamaah. Apa sebabnya? Sebab dia niat ini mufaraqah dengan keuzuran. Jadi bezanya dengan yang pertama tadi adalah dia niat mufaraqah tanpa keuzuran tadi. Maka dia tidak mendapatkan fadilatul jamaah. Dan dia akan memberikan misal. Apa lagi misal yang mana ada rukhsah bagi niat mufaraqah ini? Beberapa misal. Teruskan.
ruksa. Meninggalkan jemaah kerana imam meninggalkan sunnah muakkadah sebagai tasyahud awal atau doa qunut ataupun pembacaan surah. Ini sunnah, ini maksudah. Sunnah maksudah ini maksudnya sunnah yang ditekankan, sunnah yang penting dalam salat. Seperti sunat abaan. Imam yang tak melakukan tasyahud awal. Imam yang tidak melakukan tasyahud awal ataupun imam yang melakukan ini doa qunut, kalau dia niat ini mufaraqah, maka ini mufaraqah dengan keuzuran. Mufaraqah ini dengan keuzuran. Nah, atau kerana imam panjang-panjang dalam solatnya. Nah, terlalu panjang, misalnya makmum sakit kaki misalnya. Imam baca surah Al-Baqarah. Jadi dia tak boleh tahan, dia mengatakan kalau dia teruskan boleh jatuh. Ataupun yang ini boleh menyebabkan sakit misalnya. Ataupun imam sujud terlalu lama. Ada orang ini dia tak boleh sujud terlalu lama dan sebagainya. Maka dia boleh niat mufaraqah. Dia niat ini mufaraqah dan dia habiskan solat sendirian. Ini ada keuzuran, boleh. Dia boleh melakukan sedemikian. Nah, lepas itu apa dia mengatakan? Sedangkan makmum sedang dalam keadaan lemah atau masih menghadapi tugas kesibukan. Nah, makmum dalam keadaan lemah misalnya, kalau dia ikut imam solat panjang, dia boleh rebah misalnya. Dia boleh sakit dan sebagainya. Ataupun makmum ada kesibukan, dia dah tak boleh tunggu lagi, disebabkan yang ni dia ada pekerjaan yang tidak boleh dilewatkan, ataupun yang ni dia nak menyelamatkan orang yang sedang lemas, ataupun yang ni dia ada benda-benda yang penting untuk dilakukan. Imam ini solat terlalu panjang, boleh yang ni dia niat mufaraqah. Ini semua yang ada kelonggaran. Itu semua tidak menghilangkan pendapatan fadilah berjemaah. Nah, jadi dia tetap mendapatkan fadilatul jamaah walaupun dia niat mufaraqah. Walaupun ini dia niat mufaraqah. Yani misalnya dia melakukan salat berjemaah 2 rakaat. Selepas itu dia niat ini mufaraqah, dia tetap ini mendapatkan fadilatul jamaah. Teruskan. Terkadang wajib memisahkan diri sebagaimana terjadi sesuatu yang membatalkan solat imam dan makmum pun mengetahuinya. Sekarang pula berbeza pula. Sekarang pula wajib niat mufaraqah. Kadang-kadang niat mufaraqah wajib. Apa misalnya ni wajib niat mufaraqah? Bila makmum yakin solat imam batal. Bila makmum ini yakin solat imam telah batal. Misalnya imam sedang melakukan solat, ada najis jatuh misalnya, terkena badannya, makmum kat belakang nampak. Terus kita yakin ini solat imam dah batal. Jadi dia mesti niat mufaraqah immediately, tak boleh lambat. Dia nak kena niat ini mufaraqah. Dan ini adalah wajib ini ke atas, wajib ini ke atasnya. Ataupun kain imam koyak misalnya, nampak ini auratnya sebagai misal, maka wajib ini diniat mufaraqah. Nah, maka wajib bagi makmum niat memisahkan diri seketika itu juga. Nah, jadi dia tidak boleh lambat ya. Dia tidak boleh tak apa ikut imam dulu, mungkin lepas 2 rakaat baru niat mufaraqah, batal solatnya. Dia nak kena dengan spontan. Teruskan. Kalau tidak, batallah solatnya sekalipun kemudian tidak mengikuti gerak-gerak solat imam. Demikian hukum yang disepakati sebagaimana tersebutkan di dalam Al-Majmu'. Nah, di sini penulis mengatakan kalau dia tidak niat mufaraqah, tapi dia tidak ikut imam, dia dengan solatnya sendiri, tetapi dia tidak niat mufaraqah, tetap batal. Sebab ada orang ini misalnya, dia lihat imam dah batal solat, lepas tu dia solat sendiri, tapi dia tidak niat ini mufaraqah. Batal ke tidak solatnya? Maka penulis mengatakan, Imam Nawawi dan kitab Majmu' mengatakan tetap yang ini batal, sebab dia tidak niat mufaraqah walaupun dia tidak mengikuti imam. Boleh insya-Allah? Apakah misalnya kita solat jemaah kan, tapi pada kita pula seorang yang merasa imam tu batal. Ya. Habis yang lain tu masih imam. Tapi macam mana kita nak kalau kita rakaat pertama kita tengok imam batal kan. Ada kita seorang. Tapi seorang masih imam, kita nak solat sendiri tu orang. Ya. Kita solat ini seperti biasa. Cuma ada pendapat mengatakan kita boleh ikut perbuatan ini imam. Ada pendapat yang lemah mengatakan kita boleh mengikut ini imam, tetapi kita niat ini mufaraqah. Kita dah niat mufaraqah maksudnya. Itu ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Tetapi pendapat yang dipilih dalam mazhab tidak boleh.
yakni maksudnya kita niat mufaraqah, maka kita solat yang ini seperti biasa. Tapi kalau kebetulan solat kita sama dengan solat imam, tak ada masalah. Tapi kita solat yang ini seperti biasa dan kita tidak mengikuti yang ini gerakan imam. Boleh insyaAllah ya. Teruskan lagi sikit. Jemaah didapatkan selain pada solat Jumaat. Maksudnya fadilahnya oleh orang solat selagi sang imam belum bersalam, dalam erti belum mengucapkan sampai huruf mim pada Assalamualaikum dalam bacaan salam pertama, sekalipun tidak sempat duduk bersama imam. Misalnya begitu selesai takbiratul ihram, kemudian imamnya sudah mulai salam. Sekarang penulis ini dia sedang membicarakan bilakah makmum mendapatkan fadilatul jamaah minimum. Maka dia mengatakan selagi mana imam tidak mengucapkan mim pada alaikum, pada salam yang pertama. Salam yang pertama assalamualaikum, ini yang wajib kan, assalamualaikum, yakni selagi mana dia belum mengucapkan mim, yakni huruf mim ini pada alaikum, dan makmum sudah takbir Allahu Akbar, imam yang ini belum lagi mengucapkan mim, dia mendapatkan fadilatul jamaah. Boleh faham? Tapi dia mengatakan ini selain solat Jumaat. Nanti kita akan bicarakan solat Jumaat ada beza sikit. Tapi selain solat Jumaat, maksudnya solat yang biasa, makmum ini akan tetap ini mendapatkan ini fadilatul jamaah. Jadi saya akan memberikan misal. Sekarang ini misalan kadang-kadang kita masuk masjid, imam sedang tasyahud akhir. Maka kita pun takbir Allahu Akbar. Sebelum kita nak turun, imam dah assalamualaikum warahmatullahi. Sekarang kita masih berdiri lagi. Kita belum lagi nak turun duduk yang ni tasyahud yang ni bersama imam. Jadi apa yang kita harus lakukan? Sekarang kita buat takbir Allahu Akbar dan kita sedang berdiri. Jawapannya adalah kita mesti teruskan berdiri. Betul ke tidak? Tak perlu kita turun sebab imam dah habis salat. Tetapi soalan di sini adalah, adakah kita mendapatkan fadilatul jamaah? Boleh faham insya-Allah? Kita baru masuk takbir aja, Allahu Akbar, imam salam. Dapat fadilatul jamaah ke tidak dapat fadilatul jamaah? Maka di sini penulis ini mengatakan tetap dapat fadilatul jamaah walaupun yakni kita takbir sahaja. Tetapi ini pun nanti akan disebutkan, melainkan kalau kita ada jamaah kita sendiri. Sekarang kalau kita masuk masjid, imam sedang tasyahud akhir. Kita tahu imam nak salam, tapi kita ada jamaah sendiri. Kita ada 10 orang misalnya jamaah. Mana lebih afdal, kita masuk dan kita takbir tu imam salam, ataupun kita buat jamaah kita sendiri selepas salam ni imam? Jawapannya adalah kita buat jamaah kita sendiri. Sebab kita akan mendapatkan pahala jamaah dengan sempurna. Berbeza dengan kita masuk solat jamaah, kita hanya masuk setakat takbir saja. Tetapi kita tetap ini mendapatkan fadilatul jamaah. Boleh faham insya-Allah ya? Tetapi kalau sekiranya kita belum lagi takbir, imam dah salam, maka ini kita tidak mendapatkan fadilatul jamaah. Jadi penulis dia sedang menerangkan bilakah masanya kita mendapatkan fadilatul jamaah. Jadi minimum dia mengatakan selagi mana imam belum mengucapkan huruf mim pada alaikum. Selagi mana imam belum mengatakan alaikum, kita dah masuk salat, khalas kita mendapatkan fadilatul jamaah. Jadi ini yang disebutkan ini oleh beliau. Walaupun ini dia tidak duduk bersama ini yang mengatakan selepas ini. Nah, teruskan. Justru demikian kerana makmum di sini Belum, afwan, yang atas belum habis lagi. Misalnya dalam bacaan salam pertama, sekalipun tidak sempat duduk bersama imam. Boleh faham insya-Allah? Dia mengatakan sekalipun dia tidak duduk bersama imam, maksudnya dia baru Allahu Akbar, imam assalamualaikum, dia belum lagi duduk bersama imam, dia tetap ini mendapatkan fadilatul jamaah. Jadi itu sebab kalau kita masuk masjid, kita seorang, imam sedang tasyahud awal, ada jamaah yang ini dia tunggu sampai imam salam baru dia solat. Ini adalah kesilapannya.
Tak perlu yang ni kita tunggu yang ni imam habis solat baru kita melakukan solat. Walaupun yang ni kita masuk imam salam, kita tetap mendapatkan fadilatul jamaah. Dan fadilatul jamaah yang kita dapat ini fadilatul jamaah yang sepenuhnya. Bukan ini fadilatul jamaah ini setakat 1 saat ataupun ini 2 saat. Tetapi jenis ini fadilatul jamaah ini berbeza dengan orang yang melakukan salat pada awal waktu. Orang yang melakukan salat pada awal waktu, fadilatul jamaah ini lebih besar. Orang yang melakukan salat ini sebahagian daripada waktu juga mendapat fadilatul jamaah, tetapi tidak sebesar orang yang melakukan dengan yang ini sepenuhnya. Nah, teruskan. Ya. Justru demikian, kerana makmum di sini bisa mendapatkan satu rukun solatnya bersama imam, maka mendapatkan pula sekalian pahala dan fadilah berjemaah. Namun tidak seutama seperti yang didapati oleh makmum yang mendapatkan sepanjang solat imamnya. Nah, ini banyak orang tanya soalan ini berkenaan dengan kalau sekiranya kita masuk seperti ini. Misalnya kita masuk ke dalam jamaah dan kita takbir imam salam. Orang menanyakan soalan, adakah kita mendapatkan fadilatul jamaah dengan sempurna ataupun tidak? Maka di sini penulis saya menjawab kemusykilan ini. Dia mendapatkan fadilatul jamaah dengan sempurna. Tetapi dia mengatakan jenis fadilatul jamaah yang kita dapat ini tak sama dengan jenis orang yang melakukan solat jamaah daripada awal. Tetapi tetap dia mendapatkan kesempurnaan ini fadilatul jamaah. Boleh faham insya-Allah ya? Jadi dia mendapatkan fadilatul jamaah dengan sempurna, cuma jenisnya tidak sama dengan orang yang mendapatkan fadilah daripada awal solat. Kita baca lagi sikit tu kita berhenti ya. Lagi satu paragraf. Barang siapa mendapatkan sebahagian solat imam dari awal, kemudian kerana suatu uzur dia pun memisahkan diri, atau misalnya kerana hadas, lalu imam keluar dari jemaah, maka fadilah jemaah tetap didapat oleh orang tersebut. Ini seperti mana dia disebutkan tadi juga. Kalau sekiranya seseorang itu dia masuk ke dalam jamaah dan selepas itu dia niat mufarakah sebab ada keuzuran, dia tetap mendapatkan fadilatul jamaah. Ataupun imam batal salat, kita melakukan salat jamaah, selepas itu imam batal salat, kita tetap mendapatkan jamaah fadilatul jamaah ini dengan yang ini sempurna. Apa sebabnya? Sebab ini bukan salah makmum. Bukan yang ini salah makmum, melainkan kalau dia niat mufarakah tanpa keuzuran, maka dia tidak mendapatkan fadilatul jamaah. Jadi insya-Allah kita berhenti di sini. Minggu depan kita akan meneruskan ini seterusnya insya-Allah. Kita baca sikit Kitab Zubat ni. Surat 35. Kitab Zubat ni bagus ni, kita murajaah dekat rumah. Surat 35 bab al-istinja. Baca sampai ke Ustaz. Bab bab istinja muka surat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Talbisul fardi mujibu istinja'i wasma bil ahjari summal ma'i yujzi'un ma'un aw salasat ahjar yunqi biha 'ainan wa sunnalika walau bi atrafin thalathatin hasal bi kulli mashatin lisa'iril mahal wa syartu la yajifu khabijun wala yaqa'u ghayruhu wa lan yattaqila wan nadbu fil bina'i la mustaqbila aw mudbirun wa haramuhu fil fala wa la bima'in raqidin wa la maha wa tahta musmirin wa surbin wa sarah wa zilli wa tabiqi wal yab'ud wa la يحمل ذكر الله أو من أرسلا
ومن ساها ضم عليه باليد ويستعيذ بعكس المسجد فقدم اليمنى خروجا واسألي مغفرة واحمد باليسرى صدوري واعتني اليسرى وسوفا أحسرا شيئا فشيئا ساكتا مستثيرا ومن بقايا البول يستقبي ولا يستنجي بالماء على ما نزل لا ماله في جبير طه نقص من وجه احترام كالثمى ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا رب فاحنا وفرح أهلنا وقرابة لنا في ديننا وعن الكتر أنثى وذكر رب وفقنا واغفرهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وإلى تعقيا علما نحظى بخير ونطفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأكثر بالرضا منك العيون وارض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إله الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابهم رب اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن يسارع في رضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف امر وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا باننا اقترفنا واننا اسرفنا على لظى اشرفنا فتب علينا توبه تغسل لكل حوبه واستر لنا العورات وآمن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عبد الحق وآله وصحبه عداية الصحب والحمد للإله بالبدء والتناهي إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل معنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واختم الصالحات أعمالنا وآمنا الله الكريم بفضل سبحان ربك بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم